Saya Nurmila Sari binti Muhammad Anif, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Fizik Kod ETI 12 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat pagi, nama saya Cindy Joni, mengambil jurusan ISMP Biologi ETI 11 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum, nama saya Nur Hariza binti Muhammad Isa, mengambil jurusan ISMP Biologi ETI 11 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Salam sejahtera, nama saya Ferneliza Stephen, mengambil kursus Biologi Kod ETI 11 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Rolandi Prem Eshandu, mengambil jurusan ISMP Biologi ETI 11 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Konsep dan pengertian. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Secara umumnya, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sistematik dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Bagaimana pula dengan intelek? Intelek pula kemampuan daya berfikir, memahami dan menganalisis. Dengan adanya kemahiran daya berfikir yang tinggi, seseorang boleh berjaya dalam apa jua kerja yang dilakukan tanpa mengira halangan dan masalah yang akan dihadapi. Pelaksanaan yang dilakukan bagi melahirkan insan yang berintelektual adalah menerusi kaedah pembelajaran berasaskan masalah, yakni merupakan satu pendekatan pedagogi untuk mengaplikasikan pengetahuan pendidikan saintifik pelajar dalam masalah-masalah klinikal. Misalnya, guru memberi soalan berkaitan bagaimana proses fotosintesis berlaku dan mengapa fotosintesis perlu berlaku dalam memastikan keberlangsungan hidup organisma. Oleh itu, kaedah ini dapat mempersiapkan pelajar untuk sentiasa berfikir dengan lebih kreatif bagi meningkatkan lagi pemahaman mereka dalam subjek biologi yang dianggap salah satu subjek sukar dalam kalangan pelajar. Kepentingan pendidikan dalam membangunkan intelek dari segi pembelajaran subjek biologi. Sektor pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan kemajuan negara. Aspek tersebut berkait rapat dengan pentingnya pendidikan dalam membangunkan intelek bagi kalangan pelajar yang mengambil subjek biologi khususnya. Individu yang berintelek sudah pasti akan dapat berpikiran secara lebih terbuka dan luas dari pelbagai sudut dan perspektif. Selain itu, ini juga membolehkan seorang individu untuk membuat keputusan dengan bijak, serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian, dan daripada perkara inilah lahirnya guru biologi yang lebih profesional dan berkarisma, terutama dalam menyampaikan teknik pembelajaran yang bukan sahaja bercirikan abad ke-21, tetapi juga secara lebih berkesan. Pembangunan intelek dari sudut biologi juga membantu individu untuk memahami kejadian sesuatu fenomena alam yang berlaku dengan lebih baik, di samping dapat menjelaskan konsep tersebut dengan mudah dan jelas
sekaligus dapat memberi kesedaran kepada individu untuk lebih menghargai kepentingan menjaga alam sekitar dengan sentiasa berusaha untuk mencari jalan atau inisiatif untuk mengekalkan kepentingannya. Jelaslah bahwa dalam usaha membangunkan intelek, khususnya bagi individu yang mempelajari subjek biologi itu, harus dititik beratkan untuk menjamin keberkesanan mereka dalam memahami, mendalami, menguasai, dan menyemaikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kehidupan harian yang seterusnya bakal menyumbang kepada kemajuan negara. Keberhasilan guru. Keberhasilan guru dalam memastikan pendidikan biologi dapat membangun intelek adalah amat penting. Hal ini sedemikian kerana pengajaran dalam subjek biologi semakin hari semakin sukar berikutan dengan sistem pengajaran yang terkini. Seorang pendidik biologi yang berhasil terbukti apabila anak-anak muridnya betul-betul dapat memahami konsep dan proses biologi bukan sekadar penghafalan semata-mata, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kerana ia dapat menjamin masa depan mereka kerana membantu mereka untuk berfikiran luar daripada kotak dan tidak bergantung kepada buku teks dan buku rujukan sahaja. Selain itu, sebagai seorang pendidik biologi juga harus mengaitkan pembelajaran sepanjang hayat dalam subjek tersebut. Hal ini kerana subjek biologi ialah subjek yang mempelajari tentang benda hidup, terutama sekali haiwan dan tumbuhan. Oleh sebab itu, guru boleh melahirkan sikap ingin tahu dalam diri kalangan pelajar untuk belajar lebih mendalam tentang aspek-aspek dalam biologi. Misalnya, menerangkan proses penguraian hidupan yang sudah mati akan membantu tumbuhan untuk tumbuh subur. Sejauh manakah kemenjadian murid dari aspek intelek, terutamanya bagi subjek biologi, yang telah dicapai oleh negara kita? Jika kita lihat pada zaman sekarang, ramai pelajar sains yang berasa takut untuk mengambil subjek sains di peringkat yang lebih tinggi seperti STPM, matrikulasi maupun di universiti. Mereka berpendapat bahawa subjek sains seperti biologi ini agak sukar untuk mendapat nilai grade yang tinggi semasa peperiksaan kerana memerlukan banyak penghafalan fakta-fakta biologi dalam waktu yang singkat. Keputusan SPM bagi subjek biologi pada tahun 2018 menunjukkan penurunan nilai GPN sebanyak 0.10 berbanding dengan tahun 2017. Sekiranya perkara ini berterusan, sudah tentu negara kita sukar untuk mencapai aspirasi negara yang ingin melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang sains, khususnya biologi, pada tahun akan datang. Namun demikian, tidak dinafikan bahawa banyak program pendidikan yang dijalankan oleh pihak kerajaan bagi mengasah intelek pelajar agar kemenjadian murid dalam subjek biologi lebih tampak dan dapat mengharumkan negara kita dalam bidang biologi kelak.